Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menemukan kita kembali pada kali ini untuk menyambung majlis ilmu berkaitan dengan bimbingan mengenal akidah dan tauhid. Di atas limpah dan rahmatnya, di atas kasih sayangnya yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertemu kembali mendalami ilmu pengetahuan. Baik tuan-tuan, sebelum ini kita telah mengupas berkaitan dengan kelahiran fahaman-fahaman dalam Islam, yang mana dalam soal akidah, dalam soal tauhid, yang mana di antara orang Islam itu adanya terdapat perbezaan pendapat, perselisihan pendapat, yang mana pada mulanya ini hanya berkaitan dengan politik dan akhirnya membawa kepada pandangan-pandangan, perselisihan pendapat yang berkaitan dengan soal akidah ataupun soal tauhid. Jadi kita telah menceritakan pada kuliah, pada majlis ilmu yang lepas, iaitu terdapat 3 puak yang utama yang berselisih pendapat, yang berbeza pendapat mengenai soal akidah, yang pada mulanya ianya berkaitan dengan soal politik sahaja, iaitu yang pertama puak Syiah, yang kedua puak Khawarij, dan yang ketiga puak Murji'ah. Jadi tuan-tuan, kita telah menceritakan sedikit pengenalan mengenai kaum Syiah, yang mana mereka ini adalah pengikut-pengikut Saidina Ali bin Abi Talib, yang mana mereka ini berpendapat dan berkepercayaan bahawa Ali lah yang paling layak memegang jawatan khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menentang kepercayaan ini, mereka itu dianggap zalim. Seterusnya, mereka percaya bahawa Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Osman bin Affan adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah golongan pelampau, pentaksub, pengikut-pengikut Saidina Ali bin Abi Talib. Sedangkan Saidina Ali bin Abi Talib tidaklah begitu. Saidina Ali bin Abi Talib bahkan memperakui Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Osman bin Affan sebagai khalifah yang dipilih dari kalangan umat-umat Islam. Kedua pula puak Khawarij, iaitu mereka ini bertentangan dengan kepercayaan kaum Syiah. Mereka berpandangan bahawa jawatan khalifah boleh dipegang oleh sesiapa sahaja, bukan di kalangan keluarga Nabi, iaitu contohnya seperti Saidina Ali yang merupakan ahli bait, dan bukan tertentu kepada orang Arab sahaja. Mereka percaya bahawa jawatan khalifah ini hendaklah dipilih dalam pemilihan yang bebas dari kalangan orang-orang Islam yang kita kenali pada zaman ini sebagai pilihan raya untuk melantik ketua negara ataupun khalifah. Kemudian muncul pula puak yang ketiga, iaitu puak Murji'ah. Mereka ini pula tidak menyokong puak Syiah dan tidak menyokong puak Khawarij. Mereka ini berpendapat bahawa segala keputusan ini dikembalikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Ini adalah puak Murji'ah. Jadi itu sedikit pengenalan mengenai 3 puak utama yang wujud terhasil daripada perselisihan pendapat
pergolakan yang berlaku selepas kewafatan ataupun pada era pemerintahan selepas kemangkatan Saidina Osman bin Affan yang berlaku pada zaman pemerintahan Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan, kita akan kupas mengenai puak yang pertama, iaitu Khawarij dan prinsip-prinsipnya. Siapakah Khawarij? Khawarij ialah aliran atau puak atau orang-orang yang memberontak ke atas pemerintahan Saidina Ali bin Abi Talib dan khalifah-khalifah yang selepasnya dengan dasar atau prinsip mereka sendiri tentang siasah dan akidah dan sebagainya. Puak ini berlawanan dengan Syiah yang menyokong Saidina Ali radhiyallahu an dan berbeza dengan puak Murji'ah. Bilakah lahirnya puak Khawarij ini? Puak ini lahir terjadi selepas pergolakan yang besar, iaitu fitnah yang paling besar yang menyebabkan terbunuhnya Saidina Osman bin Affan radhiyallahu an, di mana orang-orang Islam berpecah kepada dua golongan yang bertentangan, iaitu golongan yang berada di bawah pimpinan Saidina Ali radhiyallahu an dan satu lagi pula di bawah pemerintahan pimpinan Saidina Muawiyah radhiyallahu an. Kedua-dua golongan ini bertembung dan berperang sehingga berlaku peperangan yang dikenali sebagai peperangan Siffin. Setiap kumpulan mendakwa bahawa kebenaran berada di pihaknya. Selain orang-orang Arab, sebahagian besar orang-orang Parsi yang telah memeluk Islam memihak kepada Saidina Ali radhiyallahu an. Sementara kumpulan yang lain, khasnya orang-orang Arab dari Syria, menyokong Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila kedua-dua kumpulan ini meletakkan senjata atau dikenali sebagai gencatan senjata, muncullah pula kumpulan yang ketiga, iaitu Khawarij, yang tidak bersetuju dengan kedua-dua kumpulan ini, iaitu mereka tidak memihak kepada Saidina Ali radhiyallahu an dan tidak juga memihak kepada Saidina Muawiyah radhiyallahu an. Okey, kisah serba sedikit mengenai peperangan Siffin. Peperangan ini berlaku selepas perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebagai khalifah yang keempat, menggantikan Khalifah Osman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Apabila Saidina Osman radhiyallahu an mangkat, Saidina Muawiyah yang menjadi amir di Syam, pemimpin di Syam iaitu Syria, Jordan dan Palestin, dan orang kanannya iaitu Amr bin Al-As, gubernur di Mesir, tidak membaiat, tidak memperakui kepada Saidina Ali radhiyallahu an. Justru itu Saidina Ali radhiyallahu an dan askar-askarnya berangkat untuk memerangi Saidina Muawiyah, dan mereka bertempur di tempat yang dikenali sebagai Siffin yang terletak di sebelah kanan pantai Sungai Furat yang terletak di antara Rikkah dan Bals. Siapa yang menang atau siapa yang kalah tidak dinyatakan dalam peperangan Siffin ini, kerana peperangan ini telah terhenti sebelum mana-mana pihak menyerah kalah ataupun berundur. Dan setelah mereka mengenakan gencatan senjata, mereka bersetuju bertahkim untuk menentukan kebenaran dan mengusahakan pendamaian. Jadi, selepas berlakunya peperangan Siffin, tidak ada golongan yang menang ataupun kalah, yang mana mereka semua telah melakukan gencatan senjata, lalu mereka pun bersetuju untuk melakukan majlis tahkim, menentukan kebenaran dan usahakan pendamaian. Puak Khawarij berpendapat bahawa mereka wajib membersihkan diri mereka daripada Saidina Ali dan Osman radhiyallahu an sebelum mengerjakan sebarang ibadah. Adakah ianya bersesuaian dengan ahli sunnah wal jamaah? Baik. Dasar mendahulukan sumpah tarbiyah, membersihkan diri terlebih dahulu daripada Saidina Ali dan Saidina Osman radhiyallahu an sebelum melakukan sebarang ibadah atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya oleh Khawarij tidaklah benar. Mereka ini hendaklah bersumpah tarbiyah, tabriyah, membersihkan diri daripada Saidina Ali dan membersihkan diri daripada Saidina Muawiyah sebelum melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya mereka tidak
bersumpah tabriyah, maka ibadah mereka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumpah tabriyah ini tidaklah diperakui, tidak dibenarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini kerana ahli sunnah wal jamaah percaya bahawa kedua-dua khalifah yang tersebut sebagai manusia berkemungkinan melakukan kesilapan. Tetapi apabila mereka dipilih menjadi khalifah, maka wajib atas setiap Muslim, khasnya waktu itu, mentaati mereka. Dan setiap orang Islam hari ini wajib mengakui kedudukan mereka sebagai khalifah yang ketiga dan yang keempat. Dan mereka adalah orang-orang yang termulia mengikut pandangan Islam. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh mempersoalkan ataupun kita nak menyesatkan atau kita nak mengkafirkan para sahabat yang telah diperakui oleh sahabat-sahabat yang lain, yang mana mereka ini semua adalah sahabat Rasulullah SAW, yang mana Nabi sendiri telah memberi jaminan bahawa mereka semua ini adalah orang-orang yang termulia dari kalangan orang-orang Islam. Antara prinsip Khawarij ialah orang yang mahu bernikah tidak dikira sah kecuali setelah mengaku mereka bersih dari Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Apakah dianya benar? Mengikut ahli sunnah wal jamaah bahawa perbuatan sedemikian tidak benar, tidak dibolehkan. Kita tidak boleh menyisihkan ataupun tidak mengakui kebenaran ataupun tidak mengakui bahawa Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu adalah orang yang mulia di sisi Islam, sehingga kita mahu melakukan sumpah tabriyah, membersihkan diri kita daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak mengakui perbuatan tersebut kerana agama Islam melarang umatnya membenci seorang mukmin yang lain, terutama dari kalangan para sahabat yang terkenal seperti Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Oleh itu, hukum mendahulukan sebagai syarat sah pernikahan pengakuan melepaskan diri atau membersihkan diri daripada khalifah-khalifah itu adalah batil ataupun salah. Khawarij mengatakan bahawa orang yang berdosa besar itu dihukumkan sebagai kafir. Adakah itu benar? Puak Khawarij mengatakan segala mereka yang melakukan perbuatan dosa besar dianggap sebagai kafir. Adakah di sisi ahli sunnah wal jamaah ianya mengakui perbuatan ataupun fahaman tersebut? Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak mengakui, tidak membenarkan orang-orang yang melakukan dosa besar itu dihukumkan sebagai kafir. Ahli sunnah wal jamaah tidak menerima dasar yang sedemikian. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dalam hadis ada menerangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maksudnya barang siapa akhir percakapan akidahnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia akan masuk syurga. Orang-orang yang membuat dosa besar seperti minum arak, membunuh saudaranya yang beriman dengan zalim, berzina, jika mereka bertaubat, kemungkinan Allah akan menerima atau menolak taubatnya. Jika mereka tidak bertaubat sedangkan mereka mati dalam keislaman dan keimanan, mereka akan diseksa mengikut dosa yang telah mereka lakukan. Dan setelah selesai penyiksaan mereka menurut kepada dosa-dosa yang mereka telah lakukan, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Sama ada mereka akan dimasukkan ke dalam syurga selepas itu, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa menentukannya. Jika Allah merahmatinya, maka masuklah ia ke dalam syurga. Jadi pandangan ahli sunnah wal jamaah ialah siapa-siapa yang melakukan dosa besar, yang mana jika ianya mati dalam keadaan Islam dan beriman, sama ada bertaubat ataupun tidak bertaubat, kalau bertaubat maka ianya akan diseksa mengikut jumlah dosa yang dia lakukan, ataupun Allah akan mengampuni dosanya terus dan memasukkan dia ke dalam syurga. Ataupun jika sekiranya dia tidak sempat bertaubat tapi dia mati dalam keadaan Islam dan beriman, maka dia akan diseksa menurut dosanya yang dia telah lakukan.
Selepas diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah mahu memasukkan dia ke dalam syurga ataupun tidak, itu semuanya adalah terpulang atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah merahmatinya, maka ianya akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. InsyaAllah tuan-tuan, kita telah mengupas sedikit berkaitan dengan puak Khawarij dan prinsip-prinsipnya. Dan kita akan sambung lagi majlis ilmu yang akan datang berkaitan dengan bimbingan mengenal akidah dan tauhid, mengenai puak-puak yang bertentangan, yang wujud selepas pergolakan politik yang berlaku pada era zaman pemerintahan sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW, sehingga puak-puak ini berbeza pendapat, berbeza pandangan mengenai soal-soal akidah yang membawa kepada kesesatan dan kesongsangan akidah. InsyaAllah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi pada kali yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.